أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, yang dimuliakan pengurusi surau dan yang dimuliakan juga para imam serta AJK masjid dan surau, dan yang dihormati serta dikasihi para hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita ataupun mengekalkan kita dalam suasana yang baik. Bahasa Arab dia panggil bi'ah salihah, suasana yang baik. Jadi sebenarnya kita berada di akhir zaman ini, kita sangat memerlukan suasana yang baik, kerana suasana inilah yang akan menentukan, ataupun kita kata yang akan menentukan keadaan kita sebenarnya. Kalaulah kita tenggelam dalam suasana yang baik, maka jadilah kita orang-orang yang baik. Jadilah orang-orang yang kita kata di kalangan mereka yang sedang mengejar keredaan Allah, sedang mengejar kasih sayang Allah, sedang mengimpikan syurga Firdaus, iaitu kediaman di akhirat nanti. Itu suasana yang baik. Suasana yang baik akan mempengaruhi corak kehidupan kita. Sebaliknya, kalau kita terjebak, tersesat dalam suasana yang buruk, suasana yang kita kata mendorong ke arah kemaksiatan, ke arah kemaksiatan dan sebagainya, maka perkara itu akan membuatkan kita pun terjebak sama. Yang ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum daripada sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan perihal kawan. Kalau kamu nak melihat agama kamu, lihatlah dengan siapa kamu berkawan. Kalau kamu nak melihat agama seseorang, maka lihatlah dengan siapa dia selalu bersama. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kawan yang baik seperti seumpama penjual kasturi. Kawan yang baik seumpama penjual kasturi. Yang ini selalu kita dengar. Walaupun kita tak dapat sebotol kasturi daripada kawan yang jual tu, daripada penjual kasturi tu kita tak dapat sebotol kasturi sebagai hadiah dan sebagainya. Walaupun kita tak dapat sebotol kasturi, setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya kita dapat menghidu bau-bau yang harum, yang segar, yang baik. Manakala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ataupun kawan yang jahat adalah seperti penjaga dapur arang. Penjaga dapur arang. Walaupun kamu tidak terkena kesan arang seperti penjaga dapur arang itu, walaupun kamu tidak terkena kesan arang itu, tetapi setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya kamu tak boleh lari daripada asap debu-debu arang itu. Jadi begitulah kata Nabi, kawan yang baik dia akan mempengaruhi kehidupan kita. Begitu juga kawan yang jahat, dia akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi bila kita berada dalam suasana yang baik, sebenarnya kita sedang berteman dan bersahabat dengan kawan-kawan yang baik. Dan bila kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan tentang
kelebihan orang yang berada dalam majlis ilmu. Antara yang disimpulkan, sekurang-kurangnya bila seseorang itu melazimi dengan majlis ilmu, dia mendapat 4 kelebihan, 4 keistimewaan. Yang pertama, sebagaimana banyak hadis menceritakan, bila seseorang itu melazimi majlis ilmu, dia akan mendapatkan maghfirah, yakni keampunan. Keampunan. Yang kedua, dia akan mendapatkan sakinah. Sakinah ni apa? Ketenangan. Dan yang ketiga, bila seseorang itu melazimi majlis ilmu, dia akan mendapatkan keberkatan. Keberkatan ni apa? Ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan. Dan yang keempat, seseorang itu akan mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak rugi sebenarnya bila kita sibukkan diri kita, bila masa lapang kita hadirkan diri kita ke majlis-majlis ilmu. Baik, insya-Allah malam ni kita akan teruskan Allahumma salli ala Muhammad, pengajian kita ataupun kita kata tazkirah berkaitan dengan tadabbur surah Al-Mulk. Tadabbur dia adalah kita ringkaskan, tadabbur ni adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kata, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab yang diturunkan kepada kamu, kitab ini penuh dengan keberkatan. Untuk apa? Liyadabbaru ayatih, untuk mereka mentadabur isi kandungan Al-Quran, untuk mereka menghayati isi kandungan Al-Quran. Waliyatadzakkara ulul albab, dan untuk mereka menjadikan sebagai peringatan dalam kehidupan mereka. Jadi secara ringkasnya, kalau nak faham lagi tadabbur ni apa? Tadabbur ni kita nak tanya, apakah mesej, apakah pesanan yang Allah nak sampaikan kepada kita melalui ayat yang kita baca ini? Apakah yang Allah nak bagi tahu aku ni? Yang tu kita kena cari. Dan tazakkur. Tazakkur ni apakah peringatan ataupun tindakan ataupun amalan yang akan aku laksanakan, yang akan aku buat bila aku tadabbur ayat tadi. Gitu kan. Jadi tadabbur dan tazakkur kita kena sekalikan. Bahawa kehidupan kita ini akan berubah. Dulunya kita dalam kegelapan. Jadi Al-Quran ini, kata Allah, Al-Quran ini akan menukarkan kehidupan seseorang itu daripada kegelapan kepada cahaya Al-Quran. Baik, InsyaAllah malam ni kita akan tadabbur ayat yang ke-16 surah Al-Mulk. Dan kalau kita perhatikan ya, surah Al-Mulk ini dia menceritakan tentang keberkatan. Dan ya, kita sedia maklum, setiap surah daripada Al-Quran, dalam Al-Quran ada 114 surah. 114 surah ini, dia setiap surah tu ada keistimewaan tersendiri. Contohnya surah Al-Fatihah menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang kunci untuk memahami kesemua surah dalam Al-Quran. Kunci. Dia berlandaskan, ataupun kita kata berdasarkan nama Fatihah tu juga. Fatihah tu maksudnya apa? Pembukaan. Baik, kemudian kita tengok juga surah Yasin. Surah Yasin ni menceritakan tentang keadaan hati. Ada 6 rahsia macam mana nak merawat hati kita dalam surah Yasin. Begitu juga surah Al-Kahfi menceritakan tentang bagaimana kita nak menghadapi fitnah. Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi ada 4 fitnah besar yang manusia akan menghadapi dalam kehidupannya. Diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Begitu juga surah Ad-Duha dan sekian-sekian. Ada keistimewaan tersendiri yang Allah selitkan. Tetapi malangnya kita hari ini, kita tak nampak semua tu.
Kita nampak Al-Quran ni hanya sekadar untuk kita baca, tetapi tidak untuk kita hayati dan fahami serta amalkan. Jadi hari ini kita nak betulkan mindset kita, pemikiran kita, yang Al-Quran ni bukan sekadar untuk kita baca. Al-Quran ini bukan sekadar untuk kita baca, tetapi kita nak usaha untuk hayati, fahami dan amalkan serta sampaikan pada yang lain. Baik. Jadi kalau kita perhatikan dalam surah Al-Mulk ni, dia punya jalan penceritaan tu, awalnya Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan siapakah Allah. Dialah Allah sekian-sekian yang mempunyai sifat Al-Ghafur, Al-Aziz, Al-Azizul Ghafur, iaitu yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allah Subhanahu Wa Taala boleh sahaja mengazab mereka yang derhaka pada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga memiliki sifat yang Maha Pengampun, yang boleh sahaja mengampunkan siapa sahaja yang bertaubat pada Allah. Dan kemudian Allah menceritakan pula tentang perihal keadaan neraka dan ahli-ahli neraka yang menyesal. Neraka ini, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian, kita tak boleh buat main-main. Sebab apa? Neraka ini bukan satu perkara dongeng. Macam kita dengar cerita-cerita dongeng sekian-sekian, tidaklah. Neraka ini memang benar-benar ada. Neraka ini benar-benar ada. Dan api neraka itu, dahsyatnya api neraka itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 70 kali ganda berbanding dengan api dunia. Kita tak dapat rasa lagi. Kita tak dapat rasa lagi sebab keadaan itu tidak nampak di depan kita lagi. Cuma kita boleh bayangkanlah. Cuba letak lilin kat depan kita, kemudian letak tangan atas lilin tu. Kita boleh tahan tak? Berapa lama kita boleh tahan kepanasan api tu? Api dunia ni 1/70 daripada api neraka di akhirat nanti. 1/70 tu kita boleh tahan berapa lama? Berapa lama kita boleh tahan api dunia ini yang kecil seperti lilin itu? Seminit boleh tahan tak? Seminit pun tak boleh. 5 saat pun tak boleh. Jadi yang tu kita nak fikirkan. Allah menciptakan neraka bukan tujuan untuk memasukkan kita ke dalam neraka, tetapi Allah menciptakan neraka supaya kita menjauhi neraka, iaitu menjauhi larangan-larangan Allah. Apa yang Allah larang, jauhkanlah. Dan itulah sifat taqwa. Taqwa ini apa? Memelihara kita, memelihara diri daripada terkena racun kemaksiatan dan bisikan syaitan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala kongsi dalam ayat ke-12, 13 dan 14 surah Al-Mulk. Sifat orang-orang bertakwa. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfirah wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut pada Allah dalam keadaan mereka tidak dilihat oleh orang lain, mereka tetap dalam keadaan sentiasa menjaga diri mereka itu daripada terlibat dengan perkara-perkara kemaksiatan, larangan-larangan Allah. Mereka sentiasa menjaga, walaupun bukan sekadar di depan orang, bahkan dalam keadaan bersunyi diri, orang tak nampak, mereka pun tetap menjaga diri mereka daripada tergelincir dalam lembah-lembah maksiat. Dan kita pernah dengar satu ketika Sayyidina Umar, kalau tak silap Sayyidina Umar, dia bertanya kepada Ka'ab, seorang sahabat Nabi, apakah itu taqwa? Taqwa itu, kata seorang sahabat itu bernama Ka'ab, taqwa itu adalah seperti kamu berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Maka bagaimana keadaan kamu berjalan itu? Iaitu kamu sentiasa berhati-hati, memelihara diri kamu agar tidak terkena duri-duri itu. Dan itulah kata seorang sahabat itu, itulah taqwa sebenarnya. Taqwa itu
daripada perkataan wiqayah. Wiqayah ni maksudnya apa? Memelihara. Baik. Tapi kalau makna umumnya, takwa ni adalah kita berusaha sebaik mungkin mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Allah menceritakan sifat-sifat orang yang ingin selamat daripada kedahsyatan neraka, sekian-sekian, maka Allah datangkan ayat ke-16 dan 17, iaitu menceritakan sifat manusia ini begitu degil sebenarnya. Nama pun manusia, insan kan. Insan ni daripada perkataan nisyan. Nisyan ni maksudnya pelupa. Manusia ni sifatnya ni mudah lupa. Melayu mudah lupa. Jadi kita, Allah Muhammad, kita ni manusia mudah lupa, jadi kita perlukan peringatan yang sentiasa ada. Dia panggil tazkirah. Tazkirah tu maksudnya apa? Peringatan. Peringatan tu nak dapat kat mana? Nak dapat peringatan itu melalui dalam majlis ilmu, daripada penghayatan kita dalam Al-Quran dan sekian-sekian. Jadi dengan peringatan itu, kita akan teringat balik apa tujuan kita kat dunia ni. Tujuan kita kat dunia ni apa sebenarnya? Contohlah, kalau seseorang itu dia tidak tahu tujuan dia kat dunia ini, dia seperti kita kata naik teksi, kemudian pemandu teksi tu tanya nak pergi mana. Dia kata tak tahu nak pergi mana. Jadi pemandu teksi pun tengok dia 2-3 kali, betul tak orang ni? Dia tak naik teksi tapi tak tahu nak pergi mana. Jadi begitulah seseorang yang berada di dunia yang terlupa tujuan dia, maka dia seperti seseorang yang sedang musafir, yang sedang dalam perjalanan tetapi tak tahu nak pergi mana. Bila nak sampai kalau dia tak tahu nak pergi mana, kan? Jadi begitulah, kita perlu tahu tujuan asal kehidupan kita. Kita perlu ada maps-nya, dia punya location-nya. Location kita yang terakhir, location kita nak ke mana sebenarnya? Kalau kita perhatikan, kita hayati, sebenarnya kita ini sebenarnya bila berada di dunia ini, tujuan kita nak Allah redha kepada kita. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepada Allah, yakni mengabdikan diri pada Allah. Dan dalam maksud yang lain, kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan, tujuan kita hanyalah untuk mendapatkan keredaan Allah. Dan dalam masa yang sama, tujuan kita juga untuk mendapatkan kediaman, tempat tinggal yang baik di akhirat nanti. Kerana apa? Kerana pengakhiran location kita adalah di syurga. Kalau kita tak tahu tujuan kita, tak sampailah kat syurga tu, dia melencong kat lain. Melencong kat mana? Melencong ke neraka. Yang tu je dia punya. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat yang ke-16 ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Aamintum, itu maksudnya apa? Adakah? Amintum, kalian berasa aman, berasa selamat. Adakah kamu berasa selamat, berasa aman? Man fis sama', yakni
Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit itu, adakah kalian berasa selamat dengan kekuasaan Allah, yang mana Allah boleh sahaja memerintahkan langit untuk an yakhsifa bikumul ard, yakni menunggang balikkan bumi, menimbus kamu. Jadi kalau kita perhatikan Allahumma salli Muhammad, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, man fis sama' ni maksudnya apa? Allah di langit. Adakah kamu berasa aman dengan Dia yang di langit? Jadi yang ni kita kena lihat dalam ilmu tauhid. Adakah Allah itu berada di langit? Adakah Allah itu berada di langit? Jawapannya tidak. Jadi kalau kita perhatikan tafsir mengatakan bukan bermaksud Allah berada di langit, tetapi kekuasaan Allah itu meliputi di langit. Baik. Yang ini ada perbahasan di kalangan para ulama berkaitan dengan persoalan adakah Allah itu berada di langit? Jawapannya tidak, kerana Allah itu mawjud bila makan. Allah itu ada dalam keadaan kita kata apa? Tidak berhajat kepada tempat. Kerana sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah pun ada. Langit, bumi itu perkara yang baharu. Sedangkan Allah itu qadim, sedia ada sebelum adanya perkara yang baharu itu. Allah dalam kitab ini mengatakan munazzahun an sittati jihah. Allah itu suci daripada 6 arah. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Allah suci daripada 6 arah. Maksudnya Allah tidak memerlukan kepada arah. Kalau kita kata Allah berada di langit, berarti kita kata Allah memerlukan tempat tinggal di atas. Sedangkan Allah tidak memerlukan, kerana Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyamai dengan makhluk dari segi sifatnya, perbuatannya dan sekian-sekian. Jadi sebab tu dalam tafsir mengatakan dalam tafsir mengatakan yang dimaksudkan man fis sama adalah kekuasaan Allah. Baik. An yakhsifa bikumul ard. An yakhsifa ni maksudnya membenamkan. Adakah kalian merasa aman, iaitu kekuasaan Allah yang akan membenamkan seseorang bila melakukan maksiat, dia akan membenamkan ke dalam bumi. Fa idza hiya tamur. Lalu bergegarlah bumi itu dengan serta-merta, yakni melenyapkan kamu di bawahnya. Baik, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, dalam tafsir menyatakan Allah memperingatkan orang-orang kafir tentang azab yang akan menimpa mereka apabila mereka masih lagi dalam kekafiran. Ayat ini surah Al-Mulk diturunkan sebelum Nabi hijrah, iaitu ketika masih lagi Nabi berada di Mekah. Kita sedia maklumlah, sebelum Nabi hijrah, iaitu masih lagi di Mekah, keadaan orang-orang Islam terus menerus didera oleh puak-puak kafir Quraisy. Maka disebabkan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus berdakwah kepada orang-orang musyrikin ini. Tetapi mereka masih lagi tidak menerima apa yang Nabi sampaikan itu, apa yang Nabi peringatkan itu. Mereka masih lagi kita kata bersenang lenang. Masih lagi ditimbunkan dengan harta-harta yang berbagai. Ada rumah yang besar, ada segala-galanya. Jadi begitulah Allah kata. Allah kata, apakah kalian berasa aman? Apakah kalian berasa aman dengan kekuasaan Allah yang akan mengazab seseorang yang menderhaka, iaitu dengan menerbalikkan bumi, menenggelamkan orang-orang yang derhaka ini? Apakah kalian berasa aman dengan kekuasaan Allah yang boleh buat sebegitu?
Baik. Kalau kita perhatikan umat-umat ataupun kaum-kaum terdahulu seperti kaum Qarun. Kaum Qarun laknatullah. Qarun ni siapa? Qarun ni adalah seseorang yang berada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia ni ada kekayaan yang melimpah ruah. Kekayaan yang melimpah ruah. Disebabkan dia ini tidak menerima apa yang diperingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka keadaan dia di dunia itu, dia diazab dalam keadaan ditimbuskan dalam harta kekayaan dia. Harta kekayaan dia tu menimbus dia. Baik. Jadi yang tu yang kita perlu hayati. Kita perlu hayati dalam kehidupan kita. Ketika mana kita ingin, bila tadabbur ni, kita jangan tengok orang lain, tengok diri kita, bagaimana keadaan kita. Ketika mana diri ingin melakukan kemaksiatan, ketika mana diri ingin melakukan kemungkaran dan melanggar perintah-perintah Allah, maka hayatilah ayat ini dalam kehidupan. Apakah kita berasa selamat? Apakah kita berasa selamat kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak mengazabkan kita sekarang? Adakah kita berasa selamat dengan keadaan itu? Bila Allah azab seperti kaum-kaum terdahulu, mati, dan bila mati maka tertutuplah segala pintu taubat dan dia akan terus diazab selama-lamanya. Tetapi dalam tafsir Ibnu Kathir mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita perhatikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, min lutfihi wa rahmatihi bi khalqihi, dengan sifat lemah lembutnya Allah, bertolak ansurnya Allah dan rahmatnya, dengan sifat lemah lembut Allah dan sifat maha pengasihnya Allah terhadap ciptaannya, yakni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala sengaja tidak mengazabkan mereka terus. Kalau kaum-kaum terdahulu, bila mereka mendustakan para rasul, para nabi, tunggulah azab Allah itu datang secepat mungkin. Tetapi kaum sekarang ini, kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu sayangnya Allah menunda azab itu. Kadang-kadang kalau kita perhatikan orang yang buat maksiat, dia seronok buat maksiat. Seakan-akan Allah itu tidak ada. Sebenarnya tidak. Kerana Allah sengaja menangguhkan azab kerana Allah sayang pada dia. Allah nak dia ni cepat-cepat bertaubat. Cepat-cepat bertaubat supaya tidak terkena azab Allah, bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat nanti. Baik, bila sebut berkaitan dengan kasih sayang, bila berkaitan dengan berkaitan dengan kasih sayang, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mafhumnya, okey, sekejap. Satu ketika di medan peperangan, bila selesainya peperangan, seorang perempuan telah lari mencari anaknya. Maka bila dia jumpa anaknya itu, dia peluk anaknya itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah pandangan kamu sekiranya wanita ini dia mencampakkan anaknya ke dalam api? Apakah pendapat kamu? Kamu boleh bayang tak kalau wanita ini dia cari anak dia penat-penat, tiba-tiba dia mencampakkan anaknya itu ke dalam api? Maka para sahabat kata, tidak akan berlaku sedemikian, kerana si ibu ini memang sifatnya sangat sayangkan anak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya berkali-kali lipat kali ganda lagi berbanding seorang ibu sayangkan anaknya. Allah sayangkan kita,
berpuluh-puluh kali ganda berbanding seorang ibu sayangkan anaknya. Begitu nah. Jadi begitu juga dalam ayat yang ke-17 menceritakan tentang Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau patutkah kamu merasa aman, yakni tidak takut kepada Allah yang pusat pemerintahannya di langit itu menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu, maka dengan itu kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku. Jadi ayat ke-16 dan 17 ni dia lebih kurang sama. Kalau ayat 16 ni menceritakan tentang azab yang daripada bumi menterbalikkan, yang menenggelamkan. Maksudnya azab yang kita kata daripada bumi. Adapun ayat ke-17 ini menceritakan tentang azab daripada langit, iaitu dengan dihantarkan angin dan sekian-sekian, berupa dengan hujan batu dan sebagainya. Dan itu berlaku pada kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut, mereka diazab dalam keadaan dihujani dengan batu-batu daripada langit. Baik, apa yang kita boleh ambil daripada sini? Apa yang kita boleh ambil daripada ayat 16 dan 17 ni? Yang boleh saya simpulkan di sini, yang pertama, jangan mengambil mudah dan merasa aman dengan kemaksiatan yang dilakukan, kerana Allah boleh sahaja mengazab seseorang bila-bila sahaja yang bila-bila waktu yang dia kehendaki. Namun sekiranya kalaulah seseorang itu tidak diazab di dunia ini, maka tunggulah azab Allah di akhirat nanti, kerana Allah ini mempunyai sifat yang disebutkan di awal surah Al-Mulk, Al-Aziz dan Al-Ghafur. Allah boleh sahaja mengazab mereka yang menderhaka pada Allah, dan Allah boleh juga mengampunkan sesiapa yang derhaka itu yang kembali pada Allah, yakni bertaubat pada Allah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat yang selalu kita dengar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka. Alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Janganlah kamu berputus asa dengan kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah boleh mengampunkan semua dosa kamu. Adz-dzunub maksudnya semua dosa. Jami'a, semua sekali. Maksudnya di situ ada dua kalimah ataupun dua perkataan yang diulang. Yang pertama mengatakan semua dosa dah. Kemudian kali kedua mengatakan semua sekali. Maksudnya Allah boleh sahaja mengampunkan semua dosa-dosa kamu tanpa mengecualikan sedikit pun. Maksudnya semua dosa-dosa diampunkan. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, jadi yang itu yang pertama, jangan kita mengambil mudah dengan kemaksiatan. Setiap kali nak buat sesuatu, pastikan kita muhasabah diri kita. Kita buat ini Allah suka ataupun Allah tidak suka. Kalau Allah tidak suka, tinggalkanlah cepat-cepat. Jangan biarkan tabiat buruk itu menjadi tabiat dalam kehidupan kita. Jangan biarkan amalan buruk itu menjadi tabiat dalam kehidupan kita. Baik, yang kedua, usahakan mencontohi sifat Allah yang Maha Pengasih itu. Kan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih terhadap makhluknya, terutamanya manusia. Allah tidak terus menghukum mereka, tetapi Allah membiarkan dulu agar hamba-hambanya itu bertaubat pada Allah. Begitulah kita nak mencontohi, menghayati sifat Allah yang Maha Pengasih itu dalam kehidupan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
berkenaan dengan sifat seorang Muslim. Seorang Islam itu sifatnya ada. Siapa orang Islam itu? Siapa orang Muslim itu? Al-Muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim itu adalah mereka yang membuatkan Muslim yang lain selamat dari kejahatan lidahnya dan juga tangannya. Maksudnya apa? Seorang Muslim itu dia sentiasa menjaga perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya daripada menyakiti orang lain, daripada menyakiti makhluk-makhluk yang lain. Baik. Tambah-tambah kita sekarang ni, kalau kita perhatikan, maaf kata PRN, banyak kita kata kadang-kadang saling menyakiti tanpa kita sedar. Bahkan itu menjadi perkara yang halal bagi kita. Jadi kita kena muhasabah. Jangan, kita kata jangan bersifat menyakiti, suka menyakiti yang lain, kerana ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari, satu ketika sahabat Nabi datang kepada Nabi. Sahabat Nabi datang kepada Nabi, dia menceritakan. Okay, saya baca hadis an Abi Hurairah qala qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah, ia berkata, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar." Ya Rasulullah, ada seorang perempuan ni, si fulanah ni, dia ni sangat masyhur dengan ibadahnya. Pada waktu malam dia selalu berqiyamul lail, bertahajud dan sebagainya. Dan pada waktu siang dia selalu berpuasa. Wa taf'alu wa tusaddiqu, dan dia selalu melaksanakan ketaatan pada Allah, dan dia selalu bersedekah. Tetapi wa tu'zi jiranaha bilisaniha, tetapi si fulanah ni, ya Rasulullah, dia ni suka sangat menyakitkan hati jiran dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan padanya, bahkan dia ini di kalangan ahli neraka. Nampak tak? Jadi kita kena hati-hati. Kadang-kadang kita rasa kita ni ahli syurga dah. Sebab apa? Datang surau, menghadiri majlis ilmu dan sekian-sekian, baca Quran sekian-sekian, kita rasa mati ni mesti masuk syurga ni. Tetapi ada perkara yang kita terlupa nak jaga. Kita selalu sebarkan keburukan orang, cerita kawan ni dia sekian-sekian, menyakitkan hati saudara kita. Jadi kalau kita berbalik kepada hadis ni, walaupun seorang wanita itu ibadahnya itu sangat hebat, tetapi disebabkan amalan dia yang suka menyakitkan hati orang, maka kata Nabi, la khaira fiha, hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan padanya, bahkan dia ini di kalangan ahli neraka. Kemudian maka sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa fulanatun tusalli al-maktubah wa tasaddaqu bi athwar. Ya Rasulullah, ada seorang wanita ni, si fulanah ni, dia ni beribadah juga, tapi kita kata biasa-biasa saja. Tetapi dia ni tak suka menyakitkan hati orang, tak suka menyakitkan hati orang. Maksudnya dia menjaga perkataannya, perbuatannya. Dengan kata lain, dia hayati sifat Ar-Rahman Allah itu, sifat kasih sayang Allah itu dalam kehidupannya. Jadi kata Nabi, si fulanah ini, si fulanah ini yang beribadah dan tidak menyakiti hati orang, maka kata Nabi, hiya min ahlil jannah. Dia ni di kalangan ahli syurga. Dia ni di kalangan ahli syurga. Baik. Jadi kalau kita perhatikan daripada tadabbur ni, kita dapat satu penghayatan yang kita ni perlu mencontohi Allah Subhanahu Wa Taala terhadap makhluknya. Allah ini mempunyai sifat yang begitu berkasih sayang. Kasih sayang Allah ini
begitu hebat sehingga kan kata Nabi lebih hebat daripada seorang ibu sayangkan anaknya. Baik. Allahumma salli Muhammad. Dan begitulah bila kita tengok lagi sekali dia punya tadabbur yang keempat, kesimpulannya kejayaan kita, kebahagiaan kita, keselamatan kita bila kita mengamalkan agama Allah dengan sebaiknya, iaitu kita taat perintah Allah, tinggal larangan Allah, berpandukan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, orang yang gagal, orang yang binasa, sama ada orang terdahulu maupun sekarang dan akan datang, adalah orang yang mengabaikan perintah Allah dalam kehidupannya, mengabaikan peringatan dan pesanan Rasulullah melalui hadis dan sekian-sekian dalam kehidupannya. Orang ini kata Nabi, mereka ini adalah orang yang gagal. Saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk syurga illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Maka sahabat tanya, siapakah mereka yang enggan itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat akan aku, maka dia akan masuk syurga. Sebaliknya, siapa yang tidak taat pada aku, mengetepikan peringatan dan sabda aku, maka dia ini di kalangan dia inilah orang yang enggan masuk syurga. Jadi saya rasa setakat itu dulu tadabbur kita hari ini. Semoga ayat-ayat Al-Quran ini dia membilas balik hati kita. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati seseorang itu akan berkarat seperti mana berkaratnya besi apabila terkena air. Maka sahabat tanya, bagaimana nak basuhnya? Bagaimana nak mengilap hati semula ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkan ingat mak dan membaca Al-Quran. Jadi dengan kita baca Al-Quran, kita hayati Al-Quran, mudah-mudahan hati kita ini menjadi bersih semula. Dan tanda hati seseorang itu bersih, dia mencintai Allah dan mencintai Rasulullah lebih daripada segala-galanya. InsyaAllah kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang terdahulu maupun dosa yang akan datang ya Allah, dosa yang kecil maupun dosa yang besar ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami belajar hari ini ya Allah, jadilah ilmu yang kami belajar ya Allah ilmu yang bermanfaat, yang dapat kami amalkan dalam kehidupan kami, dapat kami sampaikan juga pada yang lain. Dan jadikanlah ilmu ini ilmu yang mengalirkan pahala walaupun kami telah meninggalkan dunia ini ya Allah. Ya Allah, terimalah segala amal perbuatan kami ya Allah, dan janganlah jadikan kami ini orang yang mengabaikan perintahmu dan suruhan Rasulmu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.